Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu lagi kita kali ini buat kali terakhir untuk kita perlihatkan lagi satu projek yang akan saya persembahkan sebentar lagi. Sekadar pengenalan ringkas buat kali ini, nama diberi Muhammad Zaim Ajwad bin Razihan yang mewakili SMK Agama Segamat dengan penyeliaan Cikgu Ashikin bin Baharudin. Untuk projek ataupun robot yang akan saya persembahkan ini, robot ini telah diprogramkan untuk menolak halangan yang berada di hadapan robot ke tepi. Tanpa melengahkan waktu yang ada, jom saya tunjukkan sirkuit saya. Jadi, kita mulakan sirkuit kita dengan Arduino Uno, breadboard small, yang kecil, 9 volt bateri, Hobby Game Motor 2, ultrasonic sensor 1, dengan micro servo 1. Jadi kita boleh mulakan kita punya penyambungan wayar. Mula-mula kita sambungkan 5 volt kepada breadboard dan juga kita masukkan ground ke breadboard. Dan kita sambungkan antara connection antara bahagian atas dengan bahagian bawah. Dan kita boleh tambah lagi satu bahagian iaitu L293D. Letakkan di atas breadboard. Dan kita boleh mulakan sambung wayar antara H-bridge breadboard dengan Arduino Uno. Kita masukkan enable 1 dan enable 2 ke breadboard dengan pin yang ada bentuk berombak dekat sebelah nombor. Kita masukkan dulu. Dan kita boleh letak juga connection untuk ground atas dan bahagian bawah. Seterusnya kita boleh masukkan sambungkan wayar input 1, 2, 3, 4 dengan Arduino Uno. Dan juga kita boleh sambungkan wayar untuk power 1 dan power 2. Power 1 kita sambungkan dengan
uh, positif kat bahagian atas ni dan power dia kita boleh sambungkan dengan uh, bahagian positif dekat bateri 9 volt ni. Seterusnya kita boleh mulakan untuk sambungkan output bagi semua bahagian dua dia ni dengan kedua-dua power big motor yang kita ada. Dan kita boleh sambungkan pula ultrasonic sensor kepada ke dalam breadboard dan juga ke Arduino Uno. Dan bahagian ekor ni pula, ekor dan trigger kita boleh letakkan di pin pada Arduino Uno. Dan seterusnya kita boleh sambungkan wayar untuk microservo. Dan seterusnya kita boleh beralih kepada kod. Jadi selesai saja dengan bahagian wiring, kita boleh mulakan dengan bahagian coding pula. Baik, untuk line pertama kita akan tetapkan ultrasonic sensor di bahagian variable. Dan kita letakkan set ultrasonic dan kita tetapkan untuk input rate ultrasonic sensor yang panjang ni. Trigger on peak, kita tengok balik trigger yang mana. Trigger 12, pin 12 dan juga pin 13. Dan untuk kita semak sama ada ultrasonic ini berfungsi ke tidak, kita boleh letakkan print to series monitor dan kita sambungkan dengan ultrasonic sensor with new line. Jadi kita tekan stimulation
Dan kita boleh tengok pada bahagian serial monitor 113. Tengok kalau ada perubahan bermakna ultrasonic sensor ni berfungsi dengan bagus. Baik, kita boleh teruskan dengan coding. Kita boleh buang bahagian printer serial monitor. Lepas tu kita boleh tambah control. Kita letakkan if else. Bermakna kalau satu peristiwa tu berlaku, pada bahagian bawah if dia akan lakukan satu kerja tertentu. Tapi kalau sesuatu peristiwa tu tak berlaku, dia akan melakukan pada bahagian else. Jadi kita boleh gantikan, letakkan yang hijau ini dan gantikan ultrasonic sensor dalam ni. Kita letakkan ultrasonic sensor mengesan peristiwa lebih daripada 10 cm. Lepas kita boleh letakkan output set peak. Kita letakkan 2 disebabkan kita letakkan 2 untuk 10 dan untuk 11. Dan kita letakkan set pin dengan setting height. Kita letakkan 4. Dan dari sini untuk contohnya peristiwa ultrasonic sensor tak kesan apa-apa, bermakna lebih daripada 10 cm, dia akan buat satu bulatan yang mana dia akan berterusan sehinggalah dia akan kesan sekiranya ada halangan di depan. Jadi untuk buat bulatan, kita setkan 10 ni tak buat apa-apa, statik. Dan untuk 11 ni pula kita letak 127, iaitu separuh daripada kelajuan penuh. Set pin kita letakkan 4, 5, 7 dan 6. Dan untuk berikan dia satu pergerakan untuk membuat bulatan, kita akan letakkan set 4 dan set 7 sebagai height. Manakala yang pin 5 dan 6 dibiarkan low. Dan untuk bahagian else, kalau ultrasonic sensor kesan ada halangan bawah 10 cm, dia akan lalu lakukan, mula-mula dia akan berhenti, lalu dia akan pecut dengan laju dan membelok sebanyak 45 darjah. Jadi kita boleh sambungkan, kita boleh duplicate yang mana kat atas ni, kita letak balik kat bawah. Kita letak comment sebagai berhenti. Kita tetapkan semua ni sebagai low, dan kita biarkan robot ni berhenti selama 1 saat. Dan selepas tu untuk perbuatan pecut dengan laju, kita boleh duplicate balik semua yang kat atas ni. Dan kita boleh ubah kelajuan bagaimana dia nak bergerak. Contoh, kita boleh letakkan 190 untuk bahagian atas, bahagian belah kiri robot.
Dan kita boleh letakkan kelajuan separuh untuk belah roda belah kanan robot. Dan kita biarkan robot ni bergerak selama 3 saat. Dan jikalau kita mahu letakkan LED, kita boleh letakkan seperti berikut. Kita letakkan LED, kita sambungkan resistor, kita sambungkan wayar ke Arduino Uno. Lalu kita boleh tambahkan kod. Kita letakkan komen dahulu. LED menyala. Dan kita letakkan set pin high ini dan tentukan ini adalah set pin 3. Jadi jom kita simulasikan kod ini. Jadi kita boleh start simulation dan kita boleh letakkan berapa jauh halangan. Seperti ini kita boleh nampak yang motor yang atas ni menunjukkan ada pergerakan, bermakna dia sedang berpusing mengikut arah jam. Dan kalau kita dekatkan halangan tu kepada bawah 10 cm, dia akan berhenti semata. Lihat dua-dua robot ni. Dan dia akan kembali pecut laju ke depan selama 3 saat. Dan di samping itu, sambil robot ini memucut ke hadapan, dia akan menyalakan LED. Dan kalau robot ini masih mengesan halangan, dia akan secara berulang-ulang menolak halangan itu ke kanan, iaitu sebanyak 45 darjah, sehingga halangan itu keluar daripada laluan bot ini. Dan setakat itu saja yang saya boleh bentangkan dan saya boleh perlihatkan tentang robot ni. Saya juga harapkan agar kita boleh aplikasikan robot ini untuk kegunaan masa depan. Itu saja daripada saya, Muhammad Zaid Mansur bin Razihan, dan sekian, terima kasih.